Baik, pelajaran kita kata hikmah yang ke-34 34. Sifatlah dengan sifat kehambaan. Kata Syekh, ukhruj min awsafi bashariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Maksudnya, keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu, dari segala sifat yang menyalahi kehambaanmu, supaya engkau menjadi penyahut bagi seruan Tuhan dan hampir ke hadratnya dengan menyerahkan dirimu bagi sifat pemaksaannya. Sifat kemanusiaan yang berkait dengan urusan agama ada dua bahagian. Yang berkaitan dengan zahir hamba ialah segala anggotanya, iaitu segala amalan. Yang berkait dengan batin dan hati hamba itu, iaitu segala i'tiqad. Adapun yang berkait dengan zahir hamba itu ada dua bahagi. Pertama, yang bersepakat dengan segala suruhan, dinamakannya taat. Kedua, yang menyalahi segala suruhan, dinamakannya maksiat. Adapun yang berkaitan dengan batin hamba itu ada dua bahagi. Yang pertama, yang sepakat dengan hakikat, dinamakan iman dan ilmu. Yang kedua, yang menyalahi hakikat, dinamakan nifaq dan kejahilan. Baik, saudara jemaah dirahmati Allah sekalian, pada pelajaran kita yang lepas, al-haqqu laisa bimahjubin, maknanya Allah Ta'ala tu tidak terlindung. Yang melindungnya ialah sangkaan kita. Yang melindungkan kita kepada Allah tu sangkaan kita. Kebodohan kita lah tu. Tak faham. Payah nak faham tu. Tetapi secara hakikatnya memang gitu. Allah tak terlindung. Kalau kita kata Allah terlindung dengan alam, cuba fikir, boleh ada alam ni kalau Tuhan tak ada? Mana boleh? Wajib Allah dulu pada alam. Allah ada dulu baru alam ada. Itu sebenarnya. Cuma hati kita payah nak sedar begitu. Pakai tak sedar sama. Tak sedar sama. Allahu Akbar. Jadi adakah Allah Ta'ala terlindung? Bukan, kita yang terlindung. Yang melindungi diri kita sendiri. Nampak? Aduh. Gitu ya. Hari ni Tok Guru kita bawa perhatian kita kepada maknanya nak kena duduk kepada satu martabat yang sedar kepada adanya Allah, sedar kepada sifat-sifat Allah. Sepatutnya zahir pada kita adanya Allah, zahir kita pada kita Allah kuasanya Allah, zahir pada akal kita Allah maha berkehendak, zahir pada akal kita bahawa Allah maha berilmu. Kalau Allah bodoh tak jadi alam ni. Zahir pada kita Allah maha hidup. Sekurang-kurang 4 itulah. Kalau ngaji tauhid pun dia bahas gitu. Dia gelar iftikar, berkehendak makhluk kepada Allah dengan sifat qudrat.
dengan sifat iradat, dengan sifat ilmu. Kemudian kena rasa pula Allah Maha hidup. Kalau Allah mati, kudrat tak ada, ilmu tak ada, kehendak tak ada, habis. Tapi tak patut kita tengok alam saja, alam nampak. Haram tak sedar kepada Allah. Berat tuan-tuan. Padahal Allah tidak terlindung. Sifat-sifat Allah nyata. Sifat-sifat Allah nyata. Kewujudan Allah sangat jelas. Laisa bimahjubin, tidak terlindung sikit pun. Yang terlindung hati kita, yang terlindung akal kita, yang terlindung. Allahu Akbar. Jadi hari ni tubuh kita nak tarik perhatian kata dia, kena tengok hak melindung hari itulah. Dia cakap nazar. Nazar tu asalnya fikir. Nazar tu asalnya sangka. Nazar tu asalnya perasaan kita. Yang melindung kita dengan Allah, perasaan kita. Dan perasaan itu duduk pada jasad ni lah. Pada jasad kita ni. Pada kemanusiaan kita. Pada kemanusiaan kita. Pada tanah, air, api, angin. Yang menjadi sangka kepada roh kita. Kalau roh saja je memang kena Tuhan tu. Kalau roh saja je memang dikena Tuhan. Tapi roh ni tak saja dah dalam dunia ni. Roh ni dah diuli, gaya roti canai diuli. Roh kita diuli dengan jasad ini. Itu yang datangnya nazar, datangnya sangka, datangnya hijab, datangnya lindungnya kita kepada Allah. Jadi kalau kita nak kembali kepada tak terlindung Allah Ta'ala ni, nak balik semula ke situ, mana gaya? Apa kata Tok Guru kita? Ukhruj min awsafi basyariyatika. Keluarlah kamu daripada sifat kemanusiaanmu. Kena keluar daripada sangka kita ni. Keluar daripada tanah, air, api, angin. Keluar. Benda yang nak keluar ke? Roh. Benda yang keluar sangkaan kita. Hati dan perasaan kita kena keluar daripada tubuh badan ni. Seolah-olah gitu. Ukhruj, keluarkan olehmu daripada sifat-sifat kemanusiaanmu, daripada segala sifat yang menyalahi sifat kehambaan. Keluar roh pada jasadnya, matilah weh. Mati ke? Sebab tu ada istilah matilah sebelum kamu mati. Nampak? Itu di antara kalam-kalam hikmah belaka tu. Bila kita matikan diri kita, mati ikhtiari. Mati dah seolah-olah roh kita terputus dengan jasad ini. Maka ia kembali kepada Allah. Gitu. Kita pun diajar. Disebut sama. Kayaknya kita tak bersedar je. Allahu Akbar. Saja aku sembahyang fardu maghrib. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladhi. Itu proses keluar roh. Proses roh keluar daripada jasad, keluar daripada kemanusiaan. Bila kita dah sebut wajah tu wajhiya lillahi, tak boleh anda dah di dunia, tak boleh dah. Tapi ya Allah, kadang-kadang masa tu tahan sikit. Bila dah macam petihah karang, pasal malam bergetar sawit bagi gaya,
Itu. Maknanya kita ni terikat sangat dengan sangka. Sedangkan tubuh kita ukhruj, keluarkan sifat kemanusiaanmu. Supaya engkau menjadi penyahut kepada seruan Tuhan. Sedangkan Allah seru pada kita. Seru apa? Tidakkah aku ni Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Peristiwa tu di zaman roh belum masuk ke jasad. Tapi ketika kita semayang tu, nak duduk situ semula. Nak balik ke asal tu. Menyahut seruan Tuhan. Dan bila dah dengar sahutan seruan Tuhan tu, kita sahut, maka ketika itu kita akrab, berada di hadrat Tuhan. Gitu, dekat dengan Allah tu. Apa tu dekatnya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan muka hatiku kepada zat Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tak ada dah, tidak di dunia dah tuan-tuan. Bila kita baca wajah tu, tak ada dah dunia ni. Kita berada di alam roh, yang roh belum masuk dalam jasad. Nak dirasa begitu tuan-tuan. Payah tu. Menyerahkan dirimu bagi sifat pemaksaan. Apa pemaksaan tu? Qahar Allah Ta'ala. Serah kepada Allah betul-betul. Tak kaitkan dengan makhluk tak. Bahawa sifat qahar, sifat jabbar, sifat muntakim Allah Ta'ala gitu. Nampak tuan-tuan ya? Gitulah. Dia ada kaitan dengan matan sebelum ini. Baik, tunggu kita bahas sikit. Sifat kemanusiaan itu ada dua bentuk. Yang pertama zahir, yang kedua batin. Jadi kalau kita nak buat kesimpulan, syariat tu ada dua. Syariat zahir dan syariat batin. Syariat zahir itu duduk pada anggota. Amal-amal zahir. Sedekah jariah, puasa, zakat, haji, semua sekali. Dan yang berkait dengan batin itu hati. Hati tu ibunya ialah i'tiqad ataupun pegangan hati. Pegangan hati. Iman umpamanya, yakin umpamanya, ihsan umpamanya, makrifah umpamanya, situ kan. Cuma tuan-tuan, yang zahir itu pecah dua, yang batin pecah dua. Yang zahir, yang bertepatan dengan hakikat, namanya taat. Yang menyalahi hakikat, namanya maksiat. Hak zahir, maksiat yang zahir, maksiat pada anggota yang tujuh. Batin pun ada dua je. Yang sepakat dengan hakikat dinamakan iman dan ilmu. Banyaklah pecahannya. Iman, ilmu, ma'rifah, ihsan, muraqabah, musyahadah. Banyak benda. Ada pun yang menyalahi hakikat, dinamakan dia nifaq atau kejahilan. Jadi tunggu kita pecah pada empat tu. Taat yang zahir, maksiat yang zahir. Taat yang batin, maksiat yang batin. Kalau Imam Ghazali, taat yang zahir, menjauhi maksiat yang zahir, itu dinamakan bidayatul hidayah, permulaan hidayah. Menimpa hati seorang hamba.
Allah jatuhkan kepada hati seorang hamba, orang yang mula-mula mendapat hidayah. Kemudian dia membaiki batinnya, sepakat dengan hakikat, sehingga dapat disucikan hatinya daripada segala kecederaan, dan masuk dalam hatinya sifat-sifat yang mahmudah, yang baik-baik. Maka dinamakan nihayatul hidayah. Yang pertama permulaan hidayah, yang kedua kesudahan hidayah, kemuncak hidayah. Jadi suci hak zahir dulu, suci hak zahir daripada maksiat-maksiat zahir, masukkan amal-amal soleh yang zahir pada anggota zahir. Kemudian mensucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah, memasukkan dalam hati sifat-sifat mahmudah, sabar, redha, syukur, gitu, ikhlas, ingat mati dan sebagainya. Jadi apabila dah suci zahirnya, dah suci pula batinnya, nanti selepas itu berlakulah disebut sebagai nyata seruan Tuhanmu, nyata seruan Tuhanmu, dan dekatlah hatimu kepada Tuhanmu, berada dia dalam hadratillah, dalam hadratillah. Nyata adanya Allah, nyata kebesaran Allah, nyata Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah berilmu, Allah maha hidup, Allah maha pencipta alam. Jadi bila dah terasa itu semua, itu dinamakan tajalli, nyata kebesaran Tuhan di dalam hatimu. Kebesaran Tuhan nyata dalam hati kita. Setelah 4 proses saya, proses membuang maksiat yang zahir, memasukkan taat yang zahir, membuang maksiat yang batin, memasukkan sifat-sifat terpuji yang batin. 4 proses. Nanti baru terbuka hijab dengan Allah, seolah-olah kita mendengar seruan Allah. Itu namakan tajalli. Nyatalah al-haq, kebenaran Allah Ta'ala depan mata hati kita. Gitu ya. Dan maka tajalli apa makna? Nyatalah kebesaran Allah dan segala sifat-sifatnya pada hati hamba. Ada pengkaitan yang zahir, dinamakan ilmu fiqh. Ada pengkaitan yang batin, dinamakan ilmu tasawuf. Itu dia. Jadi syariat dua-dua, cuma satu syariat zahir namanya fiqh, syariat batin namanya tasawuf. Gitu. Inilah yang orang tak berapa tahu. Ada orang tak nak tahu. Ada orang buat-buat tak tahu. Ustaz pun buat-buat tak tahu. Tak berapa pelik nak ngajar tasawuf. Tak berapa orang untuk guru nak ngajar tasawuf. Maknanya tak apalah, riak-riak tu tak apa, tak khusyuk semayang tu tak apa, terkebur-terkebur sikit tu tak apa. Seolah-olah gitu ya. Tidak ada kesungguhan. Padahal ulama tak ada khilaf. Takabur adalah dosa batin yang besar. Riya, hasad, hubbul dunia, hubbul jah, hubbul mal, semua penyakit-penyakit itu
Tak ada ulama yang setuju tidak haram. Ijma' ulama mengharamkan. Pakai nak biar, tak nak buat. Tak berapa dah pelik. Ini itu yang berleluasa dalam masyarakat. Dibiarkan perkara itu tidak dibahas, tidak diajar, dan tidak beramal untuk membuangnya. Gitu. Tak dapat nak buang kalau tidak bertarikat. Nak dilawan-lawan tak lepas. Kecuali kita berzikir sungguh-sungguh, terbuka hijab kepada Allah, barulah sifat-sifat mazmumah tu automatically hilang. Dah kita merasai af'al Allah, mana nak riak? Katalah kita sembahyang depan orang, kita tak terasa orang melihat. Pada kita, orang tu buta je, yang melihat Allah. Kita pula yang buat ni, kita tak terasa kita. Yang kita rokok sujud tu af'al Allah. Benda-benda begini tak dapat melainkan orang yang beramal dengan tarekat sungguh-sungguh, tak erti bahasa. Nak merasa rokok sujud itu af'al Allah bukan senang. Nak merasa pula orang yang melihat kita sembahyang tu sebagai buta dan pekak, tak ada. Yang sebenar-benar melihat kita Allah aja. Tapi kalau tak erti ma'rifah malai-malai, oh bukan senang. Betul. Sebab ma'rifah ini satu ma'rifah boleh menyelamatkan hati hamba daripada berpuluh-puluh mazmumah. Tuan-tuan, satu ma'rifah boleh menyelesaikan. Tadilah contoh ma'rifah yang Ustaz sebut, bahawa yang kita sembahyang, kita rokok, kita sujud, af'alullah, itu ma'rifah. Orang tengok tak kesan pada kita. Orang tu pun kita tak terasa ke orang melihat, yang kita kata melihat Allah. Kita buat ni, kita tak terasa perbuatan kita, kita rokok sujud, af'alullah. Duduk dengan Tuhannya. Bila masa nak peduli ke manusia, bila masa nak riak, hangus gitu aja riak. Diri kita pun tak ada. Yang ada asma Allah, yang ada af'alullah, yang ada sebenar-benar wujud zatullah. Habis. Nampak sangat tuan-tuan lah. Kata kau riak gitu, kita rasa tak payah aja nak bersuluk ni. Tak payah nak zikir-zikir beria, tak payah. Tak payah nak buang-buang beria sangat riak ni, tak payah. Salah gitu je masyarakat sekarang. Gitu. Sebab tu Ustaz, kalau orang kadang-kadang orang tanya, Ustaz, bila kan buka kita tasawuf, ulama sebut haram riak, haram takabur, haram hasad, haram itu, haram ini. Kemudian tanya dia, gimana Ustaz nak hilang ke riak? Gimana Ustaz nak hilang ke takabur? Jawab. Ustaz jawab, kena bai'ah tarekat, lepas tu kena suluk. Gitu ya. Senyap lalu. Bila kita jawab, senyap lalu. Tak apa benda. Dalam 10 tu kita jawab, tu seorang je yang mau pergi bai'ahnya. Hal lain McDonald ya. Tak tinggal ngabau lah. Jadi yang terpilih untuk bertarikat, untuk beramal itu pilihan Allah pula. Kita kena letak gitu. Jadi apa sudahnya? Tak terbuang. Tak terbuang mazmumah, tak terbuang riak, tak terbuang. Sampai tua. Sampai mati. Mati dalam membawa dosa-dosa besar yang batin. Pandangan ulama sufi, dikhawatiri mati dalam su'ul khatimah. Satu. Kalau tidak mati dalam su'ul khatimah, tapi membawa beban dosa yang tak terampun. Dosa tak lepas-lepas. Nampak entah? Berat sangat.
Apalah, kita hanya boleh berkhabar ya. Taufik pada Allah. Tapi jalannya kita nampak, tuan-tuan, nampak sangat jalannya. Jelas sangat kita nampak dah. Yalah, kita jalan ni, kita bertarikat ni, kita nampak. Daripada orang luar, termasuk ustaz-ustaz apa, McDonald je. Tak ada benda penting kata dia. Padahallah kita sembahyang gitu saja. Padahallah kita wirid-wirid hak sunat-sunat kita saja. Tak payah nak berzikir-zikir tarikat, nak bai'ah-bai'ah, tak payah. Inilah ramai pandangan. Mana ustaz? Sebab tu nak masuk sebelum ni, ustaz boleh bilang jari. Ramai yang tak ada. Ustaz tak ada. Orang-orang awam tak. Jadi tak payah nak susah hatilah, serah pada Allah. Tapi mana-mana ustaz yang Allah buka masuk dalam ni, dia tahu. Baru dia terasa nilainya. Hak yang tak nak masuk tu luar ni tak benda. Senang hati je dia rasa dia boleh masuk syurga dah. Dia rasa selamat dah. Ya Allah, gitu agaknya. Baik. Kedua-dua perkara ini istilahnya, maksudnya dinamakan kehambaan. Bila lepas kita pada anggota zahir ni sifat-sifat yang keji, dan menunaikan taat yang zahir, kemudian hak batin kita memahami wujud riak, takwa, sifat-sifat yang mazmumah tu, dan masuk ke dalam tu sifat mahmudah, itu namanya kesempurnaan kehambaan. Kulliyatul abdi, keseluruhan hamba, suci zahir dan suci batin, baru jadi ubudiyah. Dan zahir mengikut yang batin. Kenapa? Hati adalah raja. Anggota sebagai tentera dan rakyat yang taat kepada rajanya, iaitu hati, tuan-tuan. Tetapi tak dapat nafi juga. Kadang-kadang raja tak cukup kuat, dipengaruhi oleh rakyat dan tentera. Jaga baik-baik. Jangan kita kata hati kita ni raja, hati baik ada orang cakap itu dah. Jika hati baik, bogel kepala orang perempuan tak tutup aurat, tak apa. Tak jadi gitu. Kira hati je baik. Tak jadi gitu. Kerana kadang-kadang boleh berlaku bahawa anggota yang zahir mempengaruhi hati. Contoh yang senang kita lah, kita orang lelaki, hati dah kuat dah zikir pada Allah, tapi kadang-kadang bila mata tengok maksiat, dia masuk dalam hati. Mata munah ke hati. Nampak? Boleh. Mata tu sendiri boleh merosakkan hati. Jaga sangat berat tu. Walaupun kita sebut hati tu raja, maksudnya kalau raja tu kuat. Kalau raja tak cukup kuat, habis. Raja pula ngikut rakyat. Raja ngikut perintah tentera dia pun orang tu. Gitu. Sedangkan Nabi menetapkan dalam hadis sana ada seketul daging, bila baik ia balik seluruh anggota, bila jahat ia binasa seluruh anggota. Itulah hati. Memang betul lah Nabi sebut tu. Tapi terkadang hati boleh diwasakkan oleh anggota. Baiknya hati itu suci daripada sifat-sifat yang keji, bau daripada segala sifat yang membinasakan kehambaan, daripada sifat kemanusiaan seperti takabur, ujub, riak dan sum'ah. Ini 4 sifat ni sifat rububiyah namanya.
Sifat insan nak jadi Tuhan. Sebab takabur ni sifat Allah kita pakai. Riak menunjukkan kepada orang, sifat Allah juga. Ujub rasa bangga diri, sifat Allah juga. Semua menceritakan kebaikan itu, sifat Allah juga tu. Sifat sempurna nak kita pakai. Berat tu. Mengacum, adu domba pula. Mungkin belahkan manusia. Mengumpat, hasad dengki, dendam, kasih kepada pangkat, sayang sangat pangkat, dan hubbul mal, kasih kepada harta. Ini perkara-perkara yang sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan ni kalau tak distabilkan dengan kerohanian, keluar kita dari senarai hamba. Kita jadi hamba kepada pangkat, jadi hamba kepada harta, hamba kepada diri sendiri. Rasa diri ni besar, rasa diri ni takabur, rasa diri ni ujub. Tidak hamba Allah itu. Nampak punah. Wajib kita keluar daripada dirimu, keluarkan daripada kemanusiaan dirimu. Nanti Allah sucilah. Secara sucilah hatimu menghadap kepada Tuhan. Selagi kita berada dalam diri kita, tak pakai. Nampak itu ya? Daripada segala induk ini bercabang pula yang terlebih jahat. Ini kira ibu-ibunya sebut ya. Tujuk riak, takabur dan sebagainya. Antaranya berseteru. Bila dah sampai berbuat berhasad dengki, mengumpat semua, akhirnya bergaduh, marah, menghina sekalian orang fakir. Itu tiada yakin kedatangan rezeki, bergantung rezeki pada makhluk atau bergantung pada Allah. Takut jatuh pangkat, bertabat di kalangan manusia. Kikir, bakhil ya, kedekut dengan harta. Tak sedar harta pada kita tu harta Allah Ta'ala. Tak sedar. Panjang angan-angan nak hidup lama, tak ingat mati. Kurang pemalu, hidup ikut sembrono je. Tiada belas kasihan, tiada qanaah, berpada-pada dah. Tak puas hati Allah beri nikmat pada orang lain. Tak redha dan tidak bertenang jiwa dengan sekadar rezeki yang Allah beri. Kasih kepada keketuaan, jadi orang besar sama. Menuntut ketinggian, cari kebanggaan tinggi, dan sebagainya daripada sifat keji yang berkelakuan dengan segala perangai yang jahat. Bagai-bagai sifat mazmumah lah, melarat-larat jadi. Punca asalnya apa dia? Melihat kepada nafsu dan redha. Bukan sekadar melihatnya, menarik kepada hawa nafsu dan redha dia, dan membesarkan nilainya. Nilai harta sangat besar dalam hati kita. Sebab tu bila kita teruskan mujahadah, teruskan riadah, teruskan zikrullah, lama-lama akan masuk kebesaran Allah dalam hati. Keluarlah kebesaran manusia, kebesaran pangkat, kebesaran dunia akan keluar. Kalau tidak meneruskan zikir, bagaimana untuk memenangi, mengatasi hawa nafsu? Payah. Bila dah dibuka hijab molek-molek dalam hati kita, barulah mudah kita menghadapi hawa nafsu kita. Tidak semudah itu untuk redha. Kita sanggup untuk cari redha Allah.
Bukan jadi hamba kepada nafsu, no, tidak. Dan keadaan ahli sufi itu membicarakan pada menyucikan segala jenis latihan. Jadi tak ada, dua perkara lah kerja yang dibuat. Yang pertama namanya riyadah, latihan rohani, untuk berbuat baik, untuk membuat segala amal soleh, untuk mengikhlaskan hati semua itu. Dan yang keduanya curahan tenaga, hendaklah gagah, berani, besar jiwa untuk mujahadah, meninggalkan segala maksiat zahir dan maksiat batin. Itu kan senang. Tak dapat lagi pada dua perkara, tuan-tuan. Yang pertama riyadah, yang kedua mujahadah. Mujahadah lawan nafsu dan syaitan. Riyadah latihan ibadat, latihan ibadat zahir dan batin. Gitu. Tak lagi lah dua tu. Baik, tunggu kita kemukakan pandangan dia untuk jadi sampai ke peringkat seorang murid boleh naik ke taraf wali Allah. Di sini disebut wali abdal. Dia namanya pengganti istilahnya. Sebenarnya maksudnya susunan wali abdal tu dia tak ada, ganti dia orang lain. Gitu. Dia asalnya wali hak besar sekali ni kalau wali kutub. Bawah pada wali kutub tu ada hak wali berempat. Kemudian ada wali abdal. Wali abdal tu kalau tak ada je, Allah naikkan makam seorang manusia itu duduk di wali abdal. Dia tak akan kosong tu. Itu perbahasan ulama tentang kedudukan wali Allah yang membawa barakah kepada alam ini. Wali kutub, mufaridun, abdal. Bawah-bawah lagi sampai 40 wali ada pangkat-pangkat masing-masing. Jadi tunggu kita sini ambil di peringkat wali abdal. Wali abdal tu tinggi dah, kurang-kurangnya martabat ketiga ranking kita. Dia super kesultanan. Ada sultan, ada orang besar berempat, ada orang besar berlapan. Kan kerajaan negeri Pahang. Jadi susunan sultan tu ada kaedah mengikut susunan wali-wali Allah tu. Gitu. Jadi kata Syekh Abu Talib Al-Maki, masyhurlah di antara ulama tasawuf, dia mengarang kitab Quwwatul Qulub. Quwwatul Qulub tu mirip Ihya Ulumuddin tapi lebih awal daripada Ihya Ulumuddin. Kata dia seorang murid, apa nama murid? Orang yang berkehendak pada jalan Allah. Dia kalau orang ngaji fiqh, nak mendapat ilmu fiqh, namanya talib. Wahai talib, wahai orang menuntut ilmu. Itu orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu fiqh. Ada paham menuntut ilmu akhirat, dia gelar murid. Orang yang berkehendak kepada jalan akhirat. Gitu. Kata dia Syekh Abu Talib Al-Maki kita, kata dia untuk melayakkan diri jadi wali abdal ini, menggantikan segala ubudiyah dengan segala makna ar-rububiyah. Jadi sifat kemanusiaan tu tadi dibuang, sifat kemanusiaan yang negatif-negatif, yang zahir ke maupun yang batin, buang semua itu. Jadi duduk ke taraf sifat mahmudah saja. Sifat mazmumah dah tak ada. Amal soleh saja. Amal-amal maksiat dah tak ada. Jadi bila berlaku begitu, sempurnalah ubudiyah. Bila sempurna ubudiyah, kata dia, dengan segala makna rububiyah. Pelik juga cakap gitu. Bila seorang tu dah dapat membersihkan zahir anggota dia dan memasukkan amal soleh, dan boleh mensucikan hati dia daripada sifat mazmumah, boleh masuk ke sifat. Jadi ini kesempurnaan hamba. Bila kehambaan itu sempurna, automatically terbuka rububiyah. Faham gitu? Itu maksudnya. Bila seorang hamba tu berasa diri dia paling hina,
Aku ni kotor sangat, aku ni hina sangat, aku ni banyak dosa, aku ni lemah sangat, aku tak ada upaya. Bila seorang hamba menduduki sifat kehambaan yang sebenar-benarnya, sebenarnya di sebalik itu, automatically dia merasai Allah dengan kebesarannya. Bila dia rasa paling hina dirinya, nescaya dia akan terbuka merasai Allah paling mulia. Bila terasa diri kita ni lemah, automatically terbuka bahawa kita merasa Allah maha gagah. Faham gitu kan? Ada jadi gitu. Lepas tu dia kata, bila dapat menyempurnakan ubudiyah, nescaya sampai ke maksud rububiyah. Dia gitu. Cuma kadang-kadang kita tak berperasaan gitu keadaannya. Bila kita rasa diri kita hamba, automatically terbuka pintu ketuhanan. Nampak kita? Dia ada gitu ni. Gitu. Baik. Kemudian itu, kemudian menggantikan segala perangai syaitan dengan segala sifat orang mukmin. Ini mudah. Zahir kita faham dah. Syaitan ni nak kemaksiat, mukmin nak ketaat, gitu je lah. Dan menggantikan segala tabiat binatang kepada segala orang-orang rohani. Sifat kebinatangan kita, fikir makan, fikir minum, fikir tidur, fikir rehat, fikir beranak bini, gitu je lah. Itu fikir gitu aja. Sedangkan kita fikir kepada tukar, supaya kita fikir tentang zikrullah, fikir tentang ma'rifatullah, fikir tentang muraqabatullah. Itu kata dia zikir dan ilmu, maka ia menjadilah naik seseorang itu kepada martabat wali abdal. Gitu dia. 3 perkara dicadangkan oleh Abu Talib Al-Makki. Keluar daripada sampai kesempurnaan kehambaan, sampai ke martabat rububiyah. Gantikan perangai syaitan dengan perangai mukmin. Gantikan segala tabiat kebinatangan, hawa nafsu dan sebagainya dengan sifat insaniah rohani. Kalau boleh 3 perkara itu, naik seorang itu kepada makam wali abdal. Gitu lah. Maka bila seorang murid itu mendirikan dia dengan segala wazifah. Apa makna wazifah? Segala yang dia bai'ah, segala zikir-zikir yang dia bai'ah, itu wazifah namanya. Yang telah disuruhkan dia, iaitu dengan menyucikan hati, beramal sungguh-sungguh sehingga hatinya suci, suluk selalu, zikir selalu, istiqamah di rumah ke di mana, dan bersifatlah ia dengan segala sifat terpuji. Dengannya hampirlah kepada Tuhannya. Maka pada ketika zahir atasnya kesan-kesan sifat yang terpuji. Ini buah hasil daripada ma'rifatullah, hasil daripada sempurnaan ubudiyah, hasil daripada terbuka rububiyah. Jadi akan lahirlah insan yang tawadhu' dan khusyuk kepada Allah. Membesarkan perintahnya, taat sungguh pada Allah, memelihara segala batasnya, batas-batas Allah Ta'ala dia tidak akan langgar. Rasa haibah, ada rasa hebat Allah Ta'ala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Tidak ada yang takut kepada Allah melainkan hamba-hambaku yang ulama. Itu sampai kemudian rasa haibah pada hati seorang hamba kepada Allah. Terasa dirinya hina. Allah, aku ni banyak dosa. Ya Allah, aku ni lemahnya. Gitu. Aku takut pada kebesaran-Mu, ya Allah. Aku takut kepada penglihatan-Mu. Aku takut pada pendengaran-Mu atas kata-kata aku. Aku takut pada mengetahui yang Engkau isi hati aku. Kadang-kadang hati aku bawa kepada bisikan-bisikan yang jahat. Jadi takut kepada makam Tuhan begitu. Kemudian ikhlas dalam kehambaan, redha pada qada Allah. Ada ujian-ujian yang berat pada dia, sakit dan sebagainya, dia cukup redha. Dia merasa dia hamba lemah, hak Tuhan saja. Dan melihat anugerah katanya dan tegaknya dan kurnianya, dia melihat segala nikmat Allah Ta'ala pada dirinya secara terang.
Gitulah hasil daripada orang yang dah beramal. Hasil daripada wirid mendatangkan warid. Itu warid lah itu. Apa perkara tu? 4 campur 3, 7 perkara. Yang ketiga, ia bersifat antara segala makhluk dengan kasih sayang. Jadi insan yang sangat berakhlak, tuan-tuan. Orang yang dekat hatinya, suci hatinya, dia akan jadi insan yang berkasih sayang sama manusia. Belas kasihan, hormat dan amanah, pemurah, pemalu, suka menasihati sesama manusia, suci hati dan bersih hati, dan lain-lain lagi segala sifat perangai yang baik diperoleh bahagia di dunia dah. Simpulannya, sekalian orang sufi mengibaratkan dengan meninggalkan segala sifat keji dan memakai segala sifat terpuji. Takhalli dan tahalli, akhirnya tajalli. Gitulah. Seperti syukur, sabar, reda, tawakkul, zuhud, qanaah, baik sangka dengan Allah dan lain-lain segala sifat yang terpuji. Apabila telah sahlah bagi orang murid itu perjalanannya ini, dan ia berbalik daripadanya kepada yang terlebih baik sebagai tempat kediamannya, hati tambah baik, maka tahqiqlah kehambaan bagi Tuhannya Jalla wa Azza, maka tiadalah memperhambakan selain daripada Tuhan, bulat hati kepada Allah, sucilah makrifahnya, dan baiklah keagraban dengan Tuhannya pada makam yang terlebih mulia, maka adalah mutmainnah, sekurang-kurang tenang hati seorang itu, maka adalah makamnya di sana, dan ia berkenan, dia menerima seruan Allah Ta'ala dengan nama hambanya, seolah-olah macam mana. Jadi hati hamba tu seolah-olah sentiasa berada di alam roh, walaupun jasad kita di bumi, tapi hati kita di langit. Hati kita berada di zaman roh ni tak masuk lagi ke dalam jasad, bermesra dengan Allah Ta'ala gitu. Tuhan tanya, tidakkah aku ni Tuhanmu? Roh kita, hati kita menjawab, ya, Engkaulah Tuhanku ya Allah. Itu dialog tu. Jadi kembali ke situ, tuan-tuan, balik semula ke situ. Wahai hambaku, seolah Tuhan sebut gitu. Maka pada ketika itu dia perkenankan dengan nama Tuhannya, maka katanya, kami menyahut seruanmu wahai Allah, wahai Tuhanku. Maka dia adalah orang yang benar dalam diperkenankan, serta orang yang tahqiq dalam nisbahnya. Seorang hamba Allah, ia telah hampir ke hadratnya, kerana jauh daripada dirinya. Dia dah keluar daripada kemanusiaan tadi, jauh daripada dirinya, dekat dengan Tuhannya gitu. Kata Syekh Abu Hasan As-Sazili, kata dia apa? Apabila Allah memuliakan seorang hamba, maka didirikan baginya kehambaannya gitu, dan ditutup segala bahagian nafsunya. Allahu Akbar. Maka ia berbolak-balik dalam kehambaannya, kehambaan Allah. Dan apabila Allah menghinakan seorang hamba, ya Allah, maka didirikan baginya segala bahagian nafsunya. Allahu Akbar. La haula wala. Ditutup baginya kehambaannya, maka ia berbolak-balik dalam segala syahwatnya. Gitulah orang yang tidak berhidayah taufik daripada Allah, dia gitulah, terhenti gitu, tak ada gaya nak balik dah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, agak detail sikit apa namanya huraian untuk guru kita malam ni. Kita hanya ikut saja sehingga kita nampak beberapa pandangan yang sangat jelas. Gitu. Wallahu a'lam. Besok kita tengok apa punca sebenarnya yang menyebabkan banyak sangat kita ni berat nak pergi ke martabat kehambaan yang sebenar tu. Masih diikat oleh diri kita sendiri, diikat oleh sifat-sifat kemanusiaan kita. Nanti akan datang kita bincanglah. Tok Guru akan sebut asal segala maksiat tu apa, asal segala kelalaian tu apa, asal terlindungnya kita dengan Allah tu apa.
Dia akan bincang satu-satu. Jadi dia berkait-kait di antara satu hikmah dengan hikmah yang lain. Allah Allah. Ada soalan tu tak? Agak mudah, tak berat sangat. Matan kita ini tak apa berat. Cuma amat nak sampai itu berat. Untuk faham katanya tak sepayah mana. Tapi nak mencapai ke martabat kehambaan itu Allah beratnya. Pulanglah kurniaan Allah Ta'ala. Martabat Allah Ta'ala beri pada seorang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.